Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, bertemu lagi kita dalam channel Cikgu Aznida. Okey, hari ini kita akan masuk kepada pelajaran yang baru iaitu tajuk Unit 1 Keselamatan Bengkel. Standard kandungannya yang kamu akan pelajari hari ini ialah menyatakan peraturan keselamatan diri, bengkel, peralatan dan bahan. Yang kedua, menerangkan maksud simbol dan tanda keselamatan. Peraturan keselamatan perlu diamalkan ketika berada di dalam bengkel RBT. Kemalangan boleh berlaku jika kita tidak mematuhi peraturan keselamatan. Mari kita berbincang dengan rakan-rakan tentang peraturan di dalam bengkel. Yang pertama, patuhi semua tanda keselamatan di dalam bengkel. Yang kedua, buka semua pintu dan tingkap bengkel sebelum memulakan aktiviti. Yang ketiga, bersihkan meja kerja dan bengkel setelah selesai melakukan aktiviti. Yang keempat, letakkan beg di tempat yang disediakan. Yang kelima, gunakan alatan dan bahan setelah mendapat kebenaran guru. Dan yang terakhir ialah patuhi arahan dan makluman daripada guru sebelum masuk ke dalam bengkel. Peraturan keselamatan diri. Peraturan ini mesti dipatuhi untuk menjaga keselamatan diri ketika melakukan aktiviti di dalam bengkel. Okey, ini adalah cara-cara untuk menjaga keselamatan diri kamu semasa berada dalam bengkel. Yang pertama, pakai pakaian dan kasut yang sesuai di dalam bengkel. Yang kedua, ikat atau masukkan tudung ke dalam apron ya. Okey, dan yang ketiga, ikat rambut yang panjang. Apakah peraturan keselamatan alatan? Okey, yang pertama, bertanya dan meminta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Yang kedua, berhati-hati semasa menggunakan alatan. Yang ketiga, laporkan alatan yang rosak atau hilang kepada guru. Yang keempat, bersihkan alatan selepas digunakan. Yang kelima, simpan alatan di tempatnya semula setelah digunakan. Yang keenam, gunakan alatan dengan cara yang betul. Dan yang ketujuh, kamu dilarang bermain dan bergurau semasa menggunakan alatan. Terdapat pelbagai jenis bahan yang mudah terbakar, mudah rosak dan berbahaya. Yang berikut ialah peraturan keselamatan bahan yang perlu dipatuhi. Yang pertama, bertanyakan cara penggunaan bahan yang betul kepada guru. Yang kedua, simpan bahan yang berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang selamat. Yang ketiga, berhati-hati semasa menggunakan bahan berbahaya. Yang keempat, bersihkan bahan yang tumpah di atas lantai dengan segera. Yang kelima, gunakan bahan dengan berhemah dan cermat. Dan yang keenam, simpan bahan yang mudah rosak di tempat yang sesuai. Okey, fahami simbol dan tanda keselamatan. Okey, simbol dan tanda keselamatan ialah lambang untuk penyataan untuk memberikan peringatan tentang bahaya yang mungkin berlaku jika kita tidak mematuhinya. Okey, contohnya untuk untuk warna yang pertama iaitu warna merah, bermaksud larangan dan juga pemadam api. Yang kedua, warna kuning, membawa maksud kepada perhatian, amaran, waspada dan juga potensi bahaya. Warna hijau
Warna hijau ni bermaksud zon aman ataupun pertolongan pertama. Okey, warna biru. Bila ada warna biru ni maksud dia wajib dipatuhi. Okey, yang terakhir warna putih bermaksud informasi umum. Berikut ialah simbol dan tanda keselamatan. Sentiasa mengutamakan keselamatan ketika berada di kawasan ini. Okey, simbol yang pertama, assembly point. Ini ialah kawasan berkumpul apabila berlakunya kecemasan. Okey, simbol tanda keselamatan yang kedua, ini ialah laluan kecemasan. Maknanya kamu kena ikut anak panah semasa kecemasan, ya. Okey. Seterusnya ialah tanda keselamatan lantai licin. Bermakna di kawasan ini kamu perlu hati-hati kerana mungkin lantai itu basah, lantai itu baru dimop, ada air tertumpah dan lain-lain lagi. Okey, sebelahnya ialah tanda keselamatan alat pemadam api. Biasanya dekat tempat yang ada tanda keselamatan ini ada terdapatnya alat pemadam api. Dan kamu tidak boleh bermain alat pemadam api jika tiada kemalangan ataupun kecemasan. Okey? Okey, seterusnya ialah bahan mudah terbakar. Okey, biasanya tanda keselamatan ini diletakkan pada bahan-bahan yang mudah terbakar seperti kerosin, turpentine, cat, aerosol can, yang cat-cat dalam tin tu, yang itu ialah bahan mudah terbakar yang kita perlu berhati-hati ketika berada di kawasan yang ada tanda keselamatan ini. Okey, seterusnya ialah tanda jagalah kebersihan. Maknanya bila kamu nampak papan tanda ni, kamu perlulah sentiasa menjaga kebersihan. Tak boleh buang sampah merata-rata tempat, mesti buang sampah ke dalam baku sampah yang telah disediakan. Okey, dan simbol yang terakhir sekali ialah simbol kawasan larangan merokok. Biasa kita nampak kan tanda keselamatan ni. Dekat mana biasa kamu nampak? Dekat hospital, dekat sekolah. Yang itu memang kawasan dilarang sama sekali untuk merokok dan kamu boleh dikenakan denda jika merokok. Dan cikgu nasihatkan supaya tak ada siapa-siapa yang merokok kerana merokok membahayakan kesihatan. Okey, kita dah sampai di penghujung rancangan. Okey, sebagai refleksi ataupun kesimpulannya, cikgu berharap di akhir pelajaran ini kamu akan dapat yang pertama, menyenaraikan peraturan keselamatan diri, bengkel, peralatan dan juga bahan. Dan yang kedua, menjelaskan maksud simbol dan tanda keselamatan. Okey, sekian saja untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton channel Cikgu Aznida. Jangan lupa untuk klik subscribe, tanda like dan juga komen jika anda ada apa-apa ingin dimaklumkan kepada cikgu. Itu sahaja untuk kali ini. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye.